Perlukah kita takut pada COVID? Wow. Perlukah kita takut pada COVID? Perlukah kita takut pada COVID? Tak perlu. Kita hanya takut pada Allah. Kita hanya takut kepada Allah. Itu kenyataan penting. Ini akidah kita. Kita hanya takut kepada Allah. Cuma Allah dengan perantaraan Rasulullah SAW mendidik umat baginda supaya mengambil hukum sebab musabab. Bukan sebab kita berakidah bahawa kita takut kepada virus dan sebagainya, tetapi disebabkan Rasulullah SAW mahu kita mengambil kira hukum sebab musabab. Sebab itu dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Umar Al-Khattab nak pergi menziarahi Syam, tiba-tiba diberitahu, dimaklumkan bahawa di Syam ada diserang dengan wabak ta'un. Maka Umar bincang dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang sahabat memberitahu, aku mendengar sabda Nabi SAW, jika ta'un menyerang satu kawasan, orang kawasan demikian jangan keluar, dan orang yang di luar jangan masuk. Maka Umar bila dengar sahabat beritahu sabda Nabi seperti yang kita sebutkan tadi, Umar tidak jadi pergi ke Syam. Ada pula sahabat bertanya pada Umar Al-Khattab, adakah kamu tak pergi ni sebab kamu takutkah? Takutkah? Lebih kurang mafhumnya begitu. Umar berkata, semoga yang bertanya ini bukan kamu. Sahabat tu bertanya, Umar berkata, semoga orang yang bertanya ini bukan kamu. Sebenarnya aku melarikan diri dari satu kadar ke satu kadar yang lain. Semua kadar Allah. Jadi, sebab musabab ini pun ketetapan daripada Allah. Kita minum nak hilangkan dahaga. Mengapa kita minum? Sebab begitulah, sebab musabab nak hilangkan dahaga. Tapi penentunya tetap Allah. Ada minum tak kenyang, tak hilang dahaga juga. Tapi hukum sebab musabab kita ambil. Mengapa? Itu diajar Nabi SAW. Maka kita buat SOP ini bukan sebab takut COVID. Kalau takut COVID, tak pergi semayang langsung lah tuan-tuan. Tapi sekarang kita pergi juga semayang. Tapi ada penjarakan fizikal. Tapi kalau nak kena COVID, kena juga. Tapi ya kita patuh apa yang boleh kita patuh. Kemudian serahlah pada Allah. Kita semayang juga pergi masjid. Kita semayang juga pergi masjid. Jumaat kita buat juga. Sedangkan boleh dapat jangkitan walaupun kita buat demikian. Tapi ada hujahan-hujahannya yang kita patuh. Maka insya-Allah kita selebihnya kita berserah kepada Allah. Itu kita buat begitu bukan sebab takut COVID, sebab ajaran agama menyuruh kita ambil hukum sebab musabab. Dan penjarakan fizikal yang kita buat ini sebab mengambil kira suasana sekarang. Pernah zaman 448 Hijrah, mengikut riwayat yang diceritakan, dilaporkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, berlaku wabak di bumi Andalus dan Mesir. Tahun itu dipanggil tahun kelaparan yang dahsyat sehingga masjid tutup. SOP ketika itu masjid tutup. Dahsyat, masjid tutup. Mesti para ulama setuju dengan dia. Masjid tutup. SOP ketika itu. Ini SOP ketika ini. Tak tutup, tapi penjarakan. Jadi insya-Allah kita patuh macam kita sebut awal tadi, oleh amri, bukan seronok-seronok nak buat demikian, kita patuh insya-Allah. Insya-Allah. Mengapa orang di masjid disuruh ikut SOP, yang lain tak ikut? Ya Allah, begitu soalannya. Macam di sekolah kan. Depa saja bising, takkan kita tak boleh bising? Kita nak peperangan macam budak sekolah tu. Dia sekolah ada orang bising kan. Jadi kita ni duduk diam baik. Seorang kawan kita bisik kita, depa aja bising, kita ni pasal apa diam? Jadi kita pun nak kena bising juga. Depa saja boleh berkelahi, kita ni nak kena baik juga ke? Berkelahi jugalah kita. Perangai kita macam tu. Kita orang beragama yang buat ini kita faham sebab apa. Oleh amri kita faham, kita kena ikut. Oleh amri pun bukan sembrono, dia menilai semula. Kita cerita tentang Itali tadi. Dia bukan hearsay ya. Documentation. Saintis sampai hari ini suruh kita
Look back at Italy. Di mana kesilapan mereka di peringkat awal. Look back at Italy. Tengok. Dia documented. Bukan hearsay. Dan kemudian digabungkan dengan pengalaman di Amerika. Amerika bercakap tentang flu juga. Donald Trump pada peringkat awal dia kata, this just flu. Ada kalimat macam tu oleh Donald Trump, Presiden Amerika sendiri. Sampai dia dapat COVID. Barulah pakai pelitup muka kan. Amerika bercakap tentang flu. Apa yang mereka terkejut? Kes tadi flu di Amerika, kematian 5 tahun. Campur 5 tahun punya kematian disebabkan komplikasi sebab flu, batuk sesama flu. Dia bukan batuk sesama biasa kerana virus tertentu. Flu, nama dia flu. Boleh menyebabkan kematian? Ya. 5 tahun kes kematian kerana komplikasi flu di Amerika. Dalam masa 10 bulan saja, jumlah itu kerana COVID, jumlah flu 5 tahun, bila COVID datang, jumlah 5 tahun itu dihimpunkan menjadi jumlah orang mati kerana COVID di Amerika. 5 tahun kes flu. Tapi dalam masa 10 bulan, jumlah 5 tahun itu, jumlah kematian 5 tahun itu terhimpun, tapi bukan sebab flu. Pastinya. Sebab flu tak seteruk itu. Dalam masa 10 bulan saja, jumlah kematian seperti kematian sebab flu 5 tahun. Baru mereka sedar, this is not flu. Jadi dihimpun semua dokumentasi ini. Filipina dikejutkan. Filipina dekat dengan kita. Dalam masa singkat, kena COVID-19. Peringkat awal rasa flu juga. Filipina juga belajar. Dalam masa singkat, 10 orang doktornya dijangkiti, mati. Dalam masa singkat, tiba-tiba, mati 10 orang. Mengejutkan Filipina. Ini bukan demam sesama biasa ni. Maka didokumentasikan semua ini. Akhirnya, jadilah SOP. Malah WHO pun mengisytiharkan pandemik agak lewat juga, hanya bulan Mac. Kes pertama 31 Disember, Januari, Februari, WHO masih lagi duk menilai. Memang orang tak nak menyusahkan dunia dan sebagainya dengan pelbagai SOP, tapi akhirnya tak dapat tidak, masuk Mac baru diisytiharkan pandemik. Masuk Mac. Sebelumnya tidak mahu mengisytiharkan pandemik. Kemudian senang-senang kita pelekehkan semua ini. Tolong hormat orang lain, insya-Allah. Tolong hormat. Tolong ada di hati kita rasa hormat juga pada orang lain. You boleh tidak bersetuju, tapi jangan pelekehkan Tan Sri DG sebagai agent Freemason. Please do not do that. Di waktu COVID ini sepatutnya kita istighfar, bukan tambah dosa besar.